Seperti diriwayatkan dalam satu hadis daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu memohon perlindungan Allah daripada jub al-huzn. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jub al-huzn? Nabi SAW menjawab, satu lembah di neraka jahanam, di mana neraka jahanam memohon perlindungan Allah daripadanya setiap hari 400 kali. Neraka tu sendiri minta perlindungan kepada Allah. Neraka tu pun tak tahan panas. Neraka bukan kata yang masuk dalam tu. Faham tak? Rasulullah SAW ditanya lagi, siapakah yang akan masuk ke dalamnya? Nabi SAW menjawab, disediakan Allah bagi pembaca Quran yang riak dengan amalan-amalan mereka, dan sesungguhnya mereka paling dimurkai Allah ialah yang mendatangi para pemerintah, iaitu pemerintah yang zalim, dengan tujuan mencari hasil duniawi dengan menggadaikan ayat-ayat Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jawatankuasa, Hulu Balang, penggerak Masjid Al-Falah Kampung Janglau. Ni mukim apa ya? Ya. Pontian. Oh. Seterusnya macam Johor lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini, yang mana dengan izin Allah dapat kita duduk di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan Jadi jangan risaulah dalam majlis ni. Dalam majlis ni dia santai-santai, nak kongsi, bukan nak ngajar mana, nak kongsi-kongsi je. Semalam saya di Keratung, Pelda Keratung 4. Malam sebelum tu Keratung 6. Jadi malam tadi ada bincang tentang penyakit hati. Penyakit hati. Sebenarnya yang membunuh manusia bukannya penyakit jantung lah, penyakit hati. Bukan penyakit darah tinggi, hati juga. Sebab kadang-kadang badan kita rosak sebab dari pemakanan. Pemakanan ni sebab rasa nak makan. Apa punca nak makan? Hati. Hati. Makan boleh makan, Nabi dah ajar dah. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita sebelum kita kenyang jangan berhenti. Itu kita selagi boleh ambil. Dah tersandar kan baru berhenti. Macam itulah kita. Ulama terdahulu pernah menyentuh keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Dan keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Mana selawat ke atas Nabi banyak-banyak, selamat. Kurang dosa, selamat kita, diri kita ni. Keselamatan agama kita. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keselamatan jasad terletak pada makan. Makan banyak ke tak? Tanya. Jadi mana kata kadang tu nak baik macam mana tuan-tuan makan sadap itulah ujian dia. Dan makan sadap membujur lalu melintang patah asal lalu sasah macam itulah ayat Jadi malam ini kita cerita pula tentang hati jugalah, cerita tentang hati. Cuma ada 3 penyakit yang paling popular berkaitan dengan hati, iaitu penyakit URT nama dia. Penyakit URT ni ujub, riak, takabur. Penyakit ujub, riak, takabur. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat yang tercela ada banyak bilangannya, dan untuk membersihkannya memerlukan usaha yang berterusan. Dia bukannya aku tak nak sombong-sombong lagi dah, tak cukup. Dia kena buat dengan ganti dengan amalan yang lain.
Contoh nak mengelakkan kita buat salah. Kita tahu kita ni gemar main nombor contoh. Kita ni gemar mengumpet misalnya. Kita gemar buat besar kali kita nak buat jahat ya, tu ganti dengan benda baik. Apa dah? Contoh sedekah. Contoh bagi bantuan ni mangsa banjir. Kita dengar jiran kita banjir. Kesian ni tak habis. Tapi apa benda pun tak tolong. Kan? Hantarlah boreh ke apa ke yang ada bagilah kan. Tuan-tuan faham tak saya cakap ni? Faham kan? Kok laju mana saya nak cakap faham pula. Kan? Jadi mana kata perlu usaha yang berterusan. Contoh macam nak datang masjid. Bukan senang nak datang masjid. Cuba ingat balik tuan-tuan. Waktu mula-mula nak datang masjid. Cuba ingat balik. Bukan senang. Mula-mula sudahnya boleh hari ke hari. Itulah dia. Betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Orang kalau dah lama tak datang masjid. Tiba-tiba datang. Apa sebab? Kena kenduri. Tu. Macam tu lah kan. Imam dah tahu warna dah tu. Kalau orang tu tak pernah siapa pula. Orang ni rupa duduk kampung kita juga. Tak pernah datang masjid. Kan baru pindah ke? Tak adalah, dah 10 tahun dah di situ lah. Kan ada orang macam tu tapi tak berlaku. Dia kat kampung lain ni, kampung Janglau tak ada tempat lain. Macam tu. Jadi macam tulah. Jadi lepas kenduri dia hilang dan dia tak ada sagan dah. Kan? Buatnya imam kan tu, minta maaf lah malam tu dah serentak lah dengan kenduri, ada orang lain dah booking dah ni. Boleh tak kita buat malam lain? Tak boleh imam. Kena malam tu je kan. Saudara mara semua dah janji dah. Lah siapa suka janji dengan saudara mara kau? Kan? Tak apalah mam, tak boleh dah buat macam mana. Ingatkan balik dia batal. Dia import masjid lain datang ke rumah dia. Kan ada tak orang macam tu? Ada tuan-tuan. Kan tak reti basuh je orang ada. Kan macam tulah kan. Macam mana? Apa salah tanya mam? Dia buat lepas apa? Dia buat macam mana mam? Dia buat lepas isyak boleh tak buat sekejap je masa lepas maghrib jadilah sekejap. Malam tu tuan-tuan buntang orang masjid makan. Lepas maghrib makan, lepas isyak makan kan. Silap-silap lepas maghrib tu balik dah tak ada, dah tinggal imam dengan berapa korek ke rumah satu lagi kan. Macam tu lah. Jadi makna kata kena usaha tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Jadi Imam Ghazali memberitahu kaedah untuk membersihkan hati kita adalah nak bersih hati kena buang 3 penyakit yang utama, iaitu penyakit tu ujub, riak, takbur. Tu belum cerita ada satu lagi penyakit. Penyakit dengki namanya. Itu lain kali kena panggil lagi. Tu kena panggil lagi lah tu. Confirm lah kan. Menurutnya jika seorang itu bersungguh-sungguh, kata Imam Al-Ghazali, kan, membersihkan dirinya pada 3 sifat ni, dia akan mengetahui cara untuk membersihkan diri. Sifat ini jugalah yang menjadi masalah bagi golongan yang alim, kerana mereka juga tewas berhadapan dengan ujian itu. Dia bukan untuk orang yang tak pandai. Orang yang pandai yang masalah. Bukan orang yang tak tahu. Bukan orang yang tak semayang. Orang semayang yang dapat masalah ni. Dan saya akan tunjuk ke ujung nanti, dalam satu keadaan 3-3 ada. Ujub ada, riak ada, takbur ada. Itu dia masalah kan. Jangan melagak tuan-tuan. Apa yang kita ada semua Allah bagi. Penyanyi dengan sedap suara aku, belagak. Syukurlah ada suara yang macam ni kan. Dia kata kan. Jadi terima kasih kepada semua yang menyokong kan. Bangga ada kan. Besok nak konsert, Assalamualaikum. Dah tak keluar sorak kan. Mentedara hai batu banyak contohlah kan. Lepas itu dah tak maaf saya tak dia nyantu suara dia dah. Allah tarik kan. Kejap je Allah Taala tarik. Betul tak? Tak ada benda yang kita nak sombongkan dengan apa yang kita ada. Kan? Jadi jika tidak mampu melakukan, maka sukarlah bagi kita untuk menghindarkan diri kita dari sifat-sifat keji yang lain. Sebab daripada hati ni yang bawa pada benda-benda lain. Kena buang tu dulu. Dalam kitab Al-Arba'in, Imam Al-Ghazali telah membuat garis panduan bagaimana nak bersihkan diri daripada ujub atau merasa takjub atau kagum dengan diri sendiri. Ujub ni dia rasa bagus dalam diri dia. Dia tak cakap dengan orang lagi, dalam diri dia. Aku ni boleh tahan juga. Contoh dia datang masjid kan. Dia azan, Allahu Akbar. Sedaplah suara aku. Dia sendiri cakap. Dia tak cerita dengan orang, tapi dalam hati dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap juga. Kan? Dia bukan orang lain, puji dia sendiri. Tarik lift tekan butang sendiri. Kan? Macam itulah. Jadi dia sendiri rasa sedap. Dia boleh tahan.
Bila dia berjanji, dia puji. Kan? Dia ada kono pula. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima. Yang lain, Allah. Dia rasa macam tu kan. Nampak? Bahaya penyakit dia sendiri cakap sadap. Ya. Mengaji sendiri cakap sadap. Sendiri cakap. Bila semayang, Allahu Akbar, aku yang paling beriman dalam kampung. Itu gila tu. Kalau berani lah dalam hati cakap macam tu, gila tuan-tuan. Tu sebab bila ada seorang Arab Badui ni, dia cakap, sungguhnya aku orang beriman, aku orang beriman, aku orang beriman. Dia kata macam tu. Maka Nabi pun tegur dia. Alangkah baiknya kalau kamu mengaku bahawa kamu seorang Muslim. Kenapa pula? Kerana Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Tapi beriman tidak selesai dengan pengakuan. Beriman mesti dengan perbuatan. Orang yang beriman, kita puji dia, dia tolak. Ui, sedaplah suara kau. Tak adalah dalam kampung ni semua sedap suara. Aku ni antara yang tak sedap ni. Ada macam tu dia cakap. Sedapnya kuih kau masak, ya Allah. Memanglah. Dalam kampung ni tak ada siapa yang boleh buat kuih tu macam aku. Dia kata, contohlah kan. Itu tanda tak lama tu tuan-tuan. Kan? Janganlah Iya. Ya. Kemudian ujub ini menyebabkan seseorang itu memandang diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran, sebaliknya memandang orang lain dengan pandangan penghinaan tanpa dia sedar. Jadi ujub ini bermaksud kagum terhadap diri sendiri, angkuh, bongkak, ego. Sifat ini disenaraikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab sebagai salah satu dari 10 perkara asas penyakit hati yang perlu dibersihkan dari hati manusia. Memang kena bersihkan, buang penyakit tu. Kan, hakikat ujub itu merujuk pada mengagungkan diri sendiri, antaranya dari aspek kenikmatan yang dimiliki tanpa melihat kepada pemilik nikmat yang sebenar, yakni Allah. Makna kena ingat, apa kita ada, Allah bagi. Hui, aku ceramah, orang datang. Contoh macam tu kan. Penyakit penceramah ni ada juga. Kan? Tak bayar 5,000 tak datang. Ada? Ada. Macam dia bercakap tu, keluar kitab lah. Bismillah, keluar kitab. Mahal betul, mahal. Ada tuan-tuan, penceramah dekat Sarawak. Dia pergi Sarawak, penceramah Semenanjung ni 7,000 tak lebih kurang. Hotel mesti Pullman. Bukan main lagi. Kan? Macam tu lah tuan-tuan. Tak tahu apa masalah. Saya bukan apa tuan-tuan. Kalau dulu ceramah boleh orang bayar 100, 200, kenapa hari ni tak boleh? Kan? Kenapa orang dulu bayar boleh? Saya okey tuan-tuan. Tuan-tuan bayar 5,000 saya ambil. Tak tolak tau. Macam tu. Tuan-tuan bayar 50 pun datang. Tapi itulah sekali. Datang lah lepas tu kan. Tak adalah gurau. Tak ada, saya kisah dah tuan-tuan. Saya dapat jumpa tuan-tuan dan perempuan ni seronok mana dah. Sebab first time nak pula kampung Janglau. Tak pernah dengar kampung tu. Saya kan orang Rompin lah besok lah kan. Orang sini dah besok, saya tak pernah. Janglau. Puih 2-3 kali saya tanya Ustaz Nizam ni. Macam mana? Kamu jang apa? Saya jang saya tahu. Jang tahu. Kan? Janglau kan. Okeylah. Alhamdulillah. Pek jumpa kan. Risau tuan-tuan. Okey je. Kemudian ujub ni penyakit yang sukar nak diubati. Sukar. Kena ingat, aku ni semua Allah. Yang ni semua Allah bagi. Ni semua Allah bagi. Main bola, sepak, handal tuan-tuan kan. Siapa sangka, kita tengok ni striker ni bagus ni. Ini kalau betul-betul kena cara dia ni. Ini dia boleh main dalam 10-15 tahun lagi. Kita cakap macam tu. Pap, dia sepak orang belakang tu. Patah, tertangan lutut lah. Kan, berapa ramai pemain bola macam tu kan, injet langsung manung tuan. Tak baik apa yang dia pandainya pak bola kan, Allah uji kan tu dia. Yang penting ingat Allah banyak-banyak kan. Ujub ni mandang orang tu, memandang diri dia baik, orang lain tak elok. Tanda-tanda orang bersifat ujub ini ialah dia selalu berkata aku. Dia bermula dengan ayat aku kan, aku macam ni, aku begini, aku begitu. Dia gemar cakap macam tu. Menurut sikap sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12 yang bermaksud, Iblis berkata, aku lebih baik daripada Nabi Adam AS. Kerana engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakannya daripada tanah. Aku, dia kata, aku lebih baik daripada Adam. Biasa kita cakap kan, paling tidak rumah kita ni lagi elok rumah dia. Nampak? Dia cakap.
Faham tak kan? Paling tidak kan kereta kita lagi lawa tau. Daripada kereta orang tu, sembun pula orang tu. Nampak kan? Dibanding dengan kereta imam. Contohlah kan. Bukan imam sini dan imam tempat lain. Imam ni dia berzuhud. Dia tak ada nak tunjuk dah. Yang biasa-biasa je. Kan? Tuan-tuan pakai kereta besar, naik motor besar, tak payah simpan-simpan kat rumah, bawa pergi masjid. Kufur nikmat. Cuma jangan belagak je. Aku bawa motor ni kerana Allah. Contoh. Bawa kereta kerana Allah. Ni kereta besar-besar sungkup, tutup, takut kena air hujan lumpur. Tutup. Sudah mati tak sampai bawa. Bawa lah. Ni jadi takut pula dah. Nanti ujub lah ustaz. Buanglah dah mati tu. Aku bawa ni kerana Allah. Tukar. Ya, macam kendi kahwin je tengok. Berapa ramai orang ujub dengan kendi kahwin. Hoi, kendi kahwin aku besar. Tengok baju aku. Orang peduli pun tak pengantin ni. Orang nak makan ni. Kan? Macam saya lagi parah. Saya pergi kendi kahwin, so saya tak boleh datang awal. Saya kena tunggu dah surut. Orang kan baru saya datang. Kesian pengantin kan. Orang nak bergambar dengan saya, bergambar dengan pengantin. Sudah tak tahu siapa pengantin. Kan? Ya, orang datang awal memang parah lah. Yang DJ pula, semua kendi kahwin kan pakai DJ. Oh, nampaknya Saudara Samsul Debat pun sudah hadir dan kedua yang ini. Semua tengok. Sian pengantin, kan? Itulah dia. Iya kan, tak ada benda. Tuan-tuan jangan ingat seronok jadi Samsul Debat ni. Bukan kata tak syukur. Tuan Sam minta popular, payah. Nak makan pun payah. Sikit gambar, tak apa kojo. Kan? Iya. You dah naik kereta kan kena tengok mana tompet tak ramai orang. Situ makan. Masalah kalau dia tak ramai orang ni tak sadap. Itu salah tu. Itu salah tu. Ya kan? Tapi itulah dia. Jangan minta apa yang kita ada tu syukurlah. Jangan sibuk nak jadi. Kenapa aku tak macam tu? Kenapa aku tak macam ni? Kan tak payah. Tak payah. Kan? Syukur dengan apa yang ada. Kan? Begitu juga ujub juga disifatkan sebagai seseorang yang suka menonjol diri dalam perbincangan dan tidak suka jika ada orang lain menolak pandangannya. Ada juga. Dan begitu juga ujub juga orang yang mengangkat diri, anggap diri berkebolehan melebihi orang lain, suka menonjolkan diri, dan juga berkaitan dia tidak suka diberi nasihat, tetapi diri sendiri suka memberi nasihat secara kasar kepada orang lain. Kau ni cubalah kau buat macam aku ni. Ayat dia. Kan orang nasihat dia, apa hal pula? Engkau ni bawa lah bertabat. Apa pasal? Dia marah. Dia tak boleh kena tagur. Tak boleh. Ya? Seseorang yang beranggapan bahawa dirinya lebih baik dari orang lain, ini juga boleh dikaitkan dengan sifat yang satu lagi, iaitu takabur ataupun sombong. Maka bagaimana cara untuk membersihkan? Yang pertama, siapa nak salin? Siapa nak ambil? Tapi saya tengok ramai tak salin. Sebab saya faham. Zaman Nabi dulu ada seorang sahabat, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni Nabi cerita dia tahu ingat. Jadi siapa tak menyalin, dia sedara dengan Abu Hurairah. Settle macam tu je. Yang faham, tak faham sudah. Tak ada, saya faham. Sebab kita tak salim kampus, tak dah ada live. Kan balik kami tengok lah balik. Yelah, faham. Tu yang bang, siapa ceramah tadi bang? Samsul Debat. Oh ya ke? Okey ke ceramah dia? Okey. Dia cerita apa? Sama je. Dah kau tak salin, sama lah kan. Tu cerita kan. Jadi bagaimana cara membersihkan? Yang pertama, perlu tahu bahawa seseorang itu benar-benar hebat atau lebih baik adalah kelihatan pada akhir umur seseorang. Sekarang tidak diketahui lagi siapa sebenarnya lebih hebat. Jika seorang itu beranggapan dirinya lebih baik berbanding orang lain ketika ini, maka dia sebenarnya jahil tentang ini. Nak tengok orang tu hebat, tengok penghujung hidup dia. Hujung hidup dia macam mana? Tu sebab imam doa, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Minta penyudah yang baik. Mana nak? Mati tengah semayang, mati tengah sujud ke mati tengah karaoke? Tengah karaoke kat kedai tom yam. Engkaulah dah korek. Pahala tu. Yang meja yang pertama tu, kat sebelah, aku rasa dia lupa lirik lah. Yang seorang tu, saya kunci lirik itu. Gila. Rupanya usik-usik, bam, tumbang. Tumbang pegang mikrofon.
Masa nak mandikan jenazah, mikrofon ada ke tangan tu? Puih orang mandi nak cabut mikrofon tu. Ya Allah, sebulan tak habis cerita. Malu tak? Malu. Kita golak-golak benda ni boleh jadi. Mana nak? Mandi tengah karaoke ke mandi tengah sujud? Ngap? Tengah sujud. Tapi jangan imam. Kalau imam meninggal tengah sujud, hara orang lain tuan. Allahu Akbar. Dah orang belakang pula kena lama nak sujud. Lama lah orang tua ni malam ni. Yang seorang tu dah sini lah, tinyau. Dia cakap dengan sebelah, "Hui, lama sujud." Yang seorang tu, "Hui, dalam semayang tak boleh cakap." Yang seorang sebelah tu, "Nasib baik aku tak cakap." Lah, sama cakap dia tiga tu. Dah batal semayang itu, weh. Lepas tu semua bangun, dah batal. Lepas tu tengok, lah imam apa kena? Pusing tumbak. Sebulan tak habis cerita, ya Allah, mati dalam keadaan tengah semayang, tengah sujud. Di Bangi ada seorang mati tengah sujud. Mati dalam tengah semayang. Bila disemak, kenapa, macam mana dia boleh capai tu? Adakah dia kerja pejabat mufti? Adakah dia kerja pejabat agama? Adakah dia kerja tu jadi ustaz? Dia mengajar agama, kan dia ngaji? Tak, tuan-tuan sekalian. Dia pencen postman. Pencen postman, tapi hidup dia daripada pagi potang malam. Bila duduk kat rumah, duduk kat sofa tu, tengah anak tengok TV, duduk sofa, buka Quran. Ngajuk. Duduk kat meja makan, sementara isteri dia hidangkan air. Sap, hidangkan air makanan. Sementara ambil ada satu Quran, tapi itu sap baca satu Quran. Nak tidur dalam bilik, kan? Sebelum tidur, ada atas kepala tu ada satu Quran kecil lagi. Pak baca Quran dulu sebelum tidur. Hidup Quran saja. Sama macam kita lah, kan? Sebelum tidur, sebelum bangun pagi, lebih kurang lah kan? Lebih kurang lah tu, kan? Ngaku pun ngangguk lah tu. Saya suka momen ni. Cakap bagus. Iya tuan-tuan, kan? Tapi nak bagi tahu, nak ukur hebat tak hebat seorang, tengok dia punya hayat. Jadi sekarang jangan ukur dulu, kan? Yang kedua, jika ia melihat seseorang yang lebih muda, jangan cakap, itu muda ni tak adalah, seumur tak pandai, jahil. Salah. Orang yang lebih muda, kita kena anggap makna budak ni kurang maksiat berbanding kita yang lebih tua ni. Suci budak ni, kan? Suci budak ni. Aku ni yang dah berumur banyak maksiat, banyak benda tak elok, mengumpat banyak. Mengumpat ya kau. Orang dah cakap nak duduk je jaga, dah membuat dogi tuan-tuan. Nak suruh nak kau depan sikit jaga. Tak ada. Senang nak bisik. Kau tahu. Tak berkawan sini, tempat lain, nama tempat lain. Tadi ngumpat tak tu? Dalam TV nampak tua kan? Mak. Nampak dia golak, nampak. Apa nampak tu? Cakap kan? Tinggi ni Samsul Debat. Satu lagi. Dalam TV nampak gemuk. Kau hajar. Nampak kan? Begitu juga yang ketiga, jika dia melihat seseorang yang lebih tua. Nampak pula. Kita nampak, ni orang tua, ni dah tua-tua pun datang. Terseret-seret jalan. Aku ingat tak esok lusa mati ni. Nampak? Cakap kan? Dia kata tak adalah ni dah. Kan? Kita cakap, jangan kita kutuk orang tua tu. Maka perlu membayangkan bahawa orang yang berumur itu lebih dahulu melakukan kebaikan atau lebih banyak melakukan kebaikan berbanding diri kita yang masih muda dan masih kurang kebaikan yang kita lakukan. Macam tu. Dia semayang daripada umur dia 10 tahun sampai sekarang umur dia 70 tahun. Bayangkan tu. Macam tu lah. Tuan-tuan jangan sogan tu. Dah tua-tua baru pergi masjid, ustaz. Tahu lah. Tak apa. Sebab tua ni pencapaian. Bukan semua orang sampai tua. Ada budak-budak tengah tidur meninggal.
Ada seorang tu, ada saya ceramah sekali di Wangsa Maju. Dua pasangan suami isteri datang jumpa saya. Ustaz, saya datang jumpa Ustaz ni sebab bawa hajat anak saya. Anak saya nak sangat jumpa Ustaz. Mana ada budak Anak saya meninggal dah Ustaz, dia kata. Oh ya ke? Anak umur apa? 11 tahun meninggal dalam tidur. Setiap malam tak tinggal, dia kata, tengok YouTube Ustaz, dia kata. Tapi bukan itu sebab dia mati tu. Janganlah kau nak mati kau tengok setiap malam. Tak, bukan macam tu. Jangan salah faham lah. Kau ni kau maha pusing cakap aku ni. Tak. Tapi maksudnya mungkin dia tengok lah ustaz-ustaz lain. Maknanya bayangkan setiap malam dia tengok majlis ilmu. Dia tengok ceramah agama. Bayangkanlah budak umur 11 tahun. Itulah kan. Jadi itulah dia kan. Tapi mana beritahu apa? Tak sempat sampai tua. Semua orang menurut ulama terdahulu menyatakan kita ni ada 99 perangkap kematian. Contohnya orang naik semalam kan ada video orang share naik lori zap hanyut. Lori tu nak cuba rentas banjir kan. Zap hanyut dengan lori dengan dia lagi tak tahu. Mudah-mudahan selamatlah. Contoh selamat terlepas satu perangkap kematian. Hanyut rumah kita je tak hanyut, terlepas satu lagi perangkap kematian. Tanah runtuh zap habis semua rumah kita je elok. Terlepas satu lagi perangkap kematian. Terangkan tu, aksiden depan kita, bom aksiden, kita dapat ngelak, kita terbambas ke tepi, kita selamat, terlepas satu lagi perangkap kematian. Tapi ada orang tak lepas. Yang aksiden tu tak lepas. Terjun dalam sungai tu, dekat dalam tasik Kenyir. Contohnya, nama dia Nizam, bukan nama sebenar. Dia dengan kawan-kawan dia terjun, yang keluar dia seorang, yang lain tak selamat. Contohlah. Jadi mana kata dia terlepas satu lagi perangkap kematian. Tapi ada satu perangkap yang manusia tak boleh nak lepas, iaitu perangkap usia tua. Lepas tua, settle. The end. Ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan jadi ji'un je. Kan? Mati terus. Tak ada lagi dah. Jangan bercita-cita lagi dah. Dah tua tu dah. Last dah ni. Kan? Menurut kajian, orang Malaysia ni umur purata 60 tahun. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gagal vaganza. Tidak salah bercita-cita nak panjang-panjang mana. Cukuplah tu. Jadi jangan doa, ya Allah kau panjangkanlah umur aku, kau panjangkanlah umur aku. Paling baik sekali, ya Allah jika ada kebaikannya, kau panjangkanlah umur aku. Jika ada keberkatannya, kau murahkanlah rezeki aku. Macam tu. Panjang umur kalau ada kebaikan minta dengan Allah. Panjang umur nyusahkan orang apa? Allah. Bila lah nak mati ni? Kau yang minta panjang umur dulu. Nampak tak? Biar ada panjang umur tapi boleh beribadah, masih lagi diperlukan masyarakat. Orang tua ni kalau tak ada susah ke duit sebab dia yang boleh usik nasi minyak tu. Dia usik si minyak tu. Memang sadap betul, tak ada siapa lawan ni. Kek jangan laut, jangan kau usik kawah si minyak tu. Contoh lah. Itu dia punya part. Lauk ni jangan usik. Lauk pengantin, kau bagi kimilahnya. Si milah ni yang pandai. Contoh. Bayangan noneh tu ceritiknya apa handal betul. Contoh kan. Macam tu lah. Jadi biar ada kebaikan. Panjang umur yang ada kebaikan. Kemudian, jika yang keempat, jika melihat seseorang yang lebih alim, perlu anggap bahawa ilmu dia lebih banyak daripada kita. Dan pelbagai pemberian Allah berbanding diri kita yang masih jahil. Itu sebab saya tak pernah letak saya pandai dan tuan-tuan. Itu sebabnya kalau orang buat banner saya kalau dia tanya, Ustaz nak letak apa banner ni, tolong tulis SDR. Senior Doctor. Saudara Syamsul Debat, SSD. Senang tuan-tuan. Maksud bukan ustaz, baru nak start. Ramai yang handal-handal lepas sini. Tapi saya cuma tu sebab saya kata awal-awal, saya nak kongsi saja, bukan nak mengajar. Malahan banyak benda yang saya cakap ni semua tuan-tuan dan perempuan dah tahu. Bukan benda pelik. Dah tahu belum sujud dah dengar pasal riak dah. Tapi macam tu perangai. Contoh kan. Jadi makna kata dah tahu dah. Bukan kata tak tahu. Cuma tinggal lagi kadang-kadang kita tahu, kita tak amal. Ada setengah orang. Ada setengah orang, kalau dia dengar, dia tahu tapi belum amal, dia kena anggap tu benda baru. Tu dia.
Itu sebab saya kata, sebab apa? Kalau saudara Syamsul Debat SSD, okey lagi. Kalau Ustaz Syamsul Debat USD, mahal, US dollar. Takut tak boleh bayar, kan? Yang kelima, jika ia melihat orang jahil, maka ia perlu beranggapan bahawa si jahil itu berbuat maksiat kerana kejahilannya, sedangkan dirinya sendiri berbuat maksiat dalam keadaan berilmu. Nampak? Kita tengok, dia memang dah tak tahu, memang macam tu, memanglah dia main nombor. Ni aku ni yang ada ilmu ni, kutuk pula orang tu, kata ada ilmu. Kan, mengumpat, sama juga. Kan? Ya. Pernah satu ketika di Seremban, bukan orang Seremban macam tu. Ada di Seremban, ada seorang lelaki ni, dia pencen. Dia pencen daripada satu kementerian di Putrajaya, pangkat tinggi. Dia jumpa dengan imam di Seremban ni, ada satu masjid ni. Dia jumpa imam, saya nak belajar solat. Rupanya selama ni tak tahu solat. Pangkat tinggi, tuan-tuan. Memang pengarah ke bos besar kat satu kementerian. Memang pencen pun boleh-boleh ribu lah pencennya. Tak tahu solat. Habis selama ni solat dia ikut-ikut je. Dia buat ikut perbuatan. Jadi lepas pada tu apa berlaku? Dia pergi belajar salat. Mesti akan ada di antara kita yang akan cakap, dah tua pun nak belajar. Tentu. Tapi kalau kita sangka baik, kita cakap apa? Jangan-jangan sembahyang dia, solat dia jauh lebih baik pada aku yang perasan solat aku elok. Tuan-tuan tengoklah yang sembahyang, macam-macam cara sembahyang. Ada macam ni. Ada yang dia belajar dengan guru dia, kena dia kena sabut sampai habis niat tu, baru turun tangan. Allah sahaja ku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allah Akbar. Lupa lah makmum balik semula. Lupa makmum lah. Lupa dia jadi makmum. Kan? Tu dia. Kena berbetulkan balik lah kan. Ada orang tu pula, Allah, dia belajar lah, tarik belakang tu. Sampai ke depannya. Ada Allah macam ni. Macam Ultraman apa? Macam-macam cara tuan kan. Iya. Kemudian jika dia melihat orang kafir, maka dia perlu beranggapan bahawa si kafir itu mungkin akan memeluk Islam, sedangkan dirinya belum tentu akan istiqamah dengan agama Islam ketika menemui ajal nanti. Kan? Jadi cara tu kita boleh buat. Tu 6 cara. Nampak orang tu kafir, entah-entah besok satu hari nanti dia akan peluk Islam. Hari ni tak pelik dengan zaman YouTube. Berapa ramai orang kenal Ustaz Zaidrus? Berapa ramai orang gambar tengok ceramah Ustaz Kazim? Walaupun dia bukan Islam. Saya pergi Sabah sendiri. Saya pergi Sabah, Sarawak. Dekat airport tertegur saya, Ustaz, saya walaupun saya Kristian, saya suka dengan ceramah Ustaz. Kata, bila kau nak ngucap ni? Nantilah dulu. Kata. Saya tahu tanya macam tu ya. Kan? Abang Adam Kori, pernah tak Adam Kori kan? Abang Adam Kori, dia masuk Islam baru tahu berapa tahun. Dalam tempoh 8-10 tahun, tuan-tuan. Dalam tempoh 8-10 tahun, dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Kita yang dah berpuluh tahun Islam kek janglau ni, seko pun tak dapat. Nak cakap, seko pula seorang pun tak dapat. Yang ni 9 ni laju cakap, tuan-tuan, tu salah tu. Kan? Tu dia. Tapi itu dia. Sebab apa kadang-kadang syiar tu, kita ingat, tak apalah pandai-pandai lah dia. Tak, kita tak cuba. Kita dengan kawan kita buat baik walaupun dia bukan Islam. Nabi buat baik pada bukan Islam. Nabi masak, kalau masak kan, Nabi masak, Nabi lebihkan kuah. Kenapa? Nabi lebihkan kuah tu sunnah Nabi sebenarnya. Kalau kita masak lebihkan kuah sunnah Nabi. Nabi lebihkan kuah sebab Nabi nak bagi jiran-jiran dia rasa. Termasuklah salah seorang jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi bagi. Macam tu akhlak Nabi. Wah, kau masak kuah lebih ni apa sal? Budak ni suka hirup, tak dapat pahala sunnah dah. Kan? Kan? Macam tu. Tu pertama, ujub. Penyakit yang kedua adalah penyakit riak. Apa penyakit riak? Penyakit riak ini menunjuk-nunjuk atau menunjukkan kelebihan diri sendiri kepada orang lain untuk mendapat perhatian, sanjungan, kedudukan dan pujian. Allah SWT melarang orang daripada bersifat riak. Di neraka jahanam ada sebuah lembah yang dinamakan sebagai Al-Hazan. Disediakan Allah SWT buat golongan pembaca Quran namun bersikap riak. Khusus. Seperti diriwayatkan dalam satu hadis daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu memohon perlindungan Allah daripada jub al-huzn. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah jub al-huzn?
Nabi SAW menjawab, satu lembah di neraka Jahannam, di mana neraka Jahannam memohon perlindungan Allah daripadanya setiap hari 400 kali. Neraka tu sendiri minta perlindungan kepada Allah. Neraka tu pun tak tahan panas. Neraka, bukan kata yang masuk dalam tu. Faham tak? Rasulullah SAW ditanya lagi, siapakah yang akan masuk ke dalamnya? Nabi SAW menjawab, disediakan Allah bagi pembaca Quran yang riak dengan amalan-amalan mereka, dan sesungguhnya mereka paling dimurkai Allah ialah yang mendatangi para pemerintah, iaitu pemerintah yang zalim, dengan tujuan mencari hasil duniawi dengan menggadaikan ayat-ayat Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nampak Nampak? Penyakit hati seperti riak amat bahaya dan besar mudaratnya. Maknanya dia baca Quran, dia beramal apa semua sebab nak tunjuk kat orang. Ya. Allahu Akbar. Mak nak bagi orang dengar. Allahu Akbar. Allah SWT. Tadi elok sesanya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi elok macam tu. Lepas tu dia dah terangah, ada orang datang ni. Sami Allah. Biar dia semayang. Nampak Tapi ada satu perbuatan yang boleh. Sedekah. Sedekah boleh tunjuk dengan orang, tapi dengan niat nak ajak orang sedekah sama. Bukan nak tunjuk kau ada. Bukan macam tu. Yang tu tak boleh. Tu kena hati-hatilah. Tu dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala yang tahu, kan? Tuan-tuan pun tahu. Bahaya besar mudarat apabila wujud riak dalam diri, maka sia-sia amalan yang dilakukan, kerana ia akan terhapus dengan sendirinya. Maka jelas kepada kita, orang yang beribadah juga tidak terlepas daripada hukuman jika amalan dilakukannya tidak ikhlas kerana Allah, serta timbul perasaan riak. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat kerana mak mentua aku ada kat rumah. Allahu Akbar. Mak mentua datang hari tu. Tu dia sembahyang. Kalau tidak memang tak subuh tu. Mak mentua datang, Allahumma hdina fiman hadait. Tak dengar pada dalam bilik tu baca kunut. Wah, tengah baring tu tak guna macam tu. Berdasarkan hadis ini, neraka Jahannam sendiri turut meminta perlindungan kerana busuk dan rosaknya lembah itu. Selain itu, Nabi SAW mengingatkan umatnya supaya tidak memuji ibadah orang lain kerana ia begitu mudah membuka pintu riak. Jangan puji pula orang. Hebatnya kau boleh qiyamul lail setiap malam. Jangan. Walaupun kita niat nak puji dia, jangan bimbang orang tu daripada ikhlas, langsung tak ikhlas. Contoh, tu sebabnya waktu semayang jenazah tu, ni banyak kampung buat kecuali kampung Janglau. Bila semayang jenazah dah habis tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada habis kita doa, alhamdulillah alamin. Ada dalam tempoh tu, adalah saudara seorang sumbat duit. Masuk dalam poket. Orang tadi ikhlas semayang tadi, bila letak duit, zap, apa dan ke mana? Berapa ke? Jangan buatlah mana-mana macam tu. Tuan-tuan nak sedekah banyak cara lain. Tu sebab kita buat tahlil tu. Tapi tahlil jangan wajibkan mesti 3 malam. Tak ada dalam agama. Tak ada. Tapi nak buat 3 malam terpulang. Tapi tak ada, jangan sampai mewajibkan. Kami hajat nak buat 3 malam terpulang. Buatlah. Tak salah dah. Buatlah. Nak buat seminggu, buatlah. Konyang orang kampung, buat. Tapi sebab apa? Niat nak sedekah. Tu dia. Ya? Kena faham tu. Sebab sekarang ni macam-macam. Macam-macam sekarang ni. Tak ada lagi dah. Mana ada, tak boleh. Dia kata mana ada amalan baca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban dah. Kan kita baca, ada yang baca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban. Boleh baca. Dengan syarat jangan sampai mewajibkan. Ni ada cakap, siapa baca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban semua neraka tu. Memanglah baca Yasin 3 kali neraka, yang tengah tengok bola kat kedai mamak tu semua syurga tu. Bangang tu. Nabi kata malam nisfu Syaban banyakkan amal ibadah. Salah satunya baca Yasin. Boleh. Kalau rajin baca satu Quran. Tak boleh baca 3 kali. Tak mampu baca 3 kali, 2 kali. Boleh. Sekali boleh tak Ustaz? Boleh. Sekali. Itu pun tak larat. Yasin surah Allah lazim. Kau berhenti dah jadi orang pemalih kan. Hidupkan dengan amal ibadah malam tu. Itu je. Tak ada masalah.
Pergi kubur nak baca Yasin, nak mengaji. Betul pulang. Buatlah. Tak boleh lah baca Yasin kat kubur. Lepas tu tak boleh ziarah kubur pagi raya. Ikut Yahudi tu. Ada tak dengar tu? Tak boleh pergi pagi, tak boleh pergi kubur pagi raya. Kawan tu dah lah orang Janglau. Kahwin dengan orang Johor. Orang Johor dah kek lagi. Dia kahwin dengan orang Perak. Tu lah dapat balik pagi tu. Pagi tu lah dapat pergi kubur. Tak boleh lah pergi kubur. Tak boleh tu. Ustaz mana cakap? Ustaz WhatsApp tu. Boleh pergi kubur, tapi jangan kita mewajibkan mesti pagi raya kedua ke, mesti pagi ni ke. Tu ya. Jangan ikut orang Yahudi tu. Orang Yahudi pergi kubur mengatap-ngatap tau. Oh, bangunlah kau bang. Bangunlah kau bang. Bangun betul kan kau mampu kan. Betul tak? Tu dia. Boleh, pergilah. Bacalah apa nak baca. Tak boleh lah baca Yasin. Nabi nak baca apa? Baca surat khabar. Warning tu. Semayang kat kursi ni mazhab kursi. Tu sekor ni. Dah ada sakit lutut. Tak boleh nak ni. Nak pilih pek lutut tak boleh. Tapi adalah cara kursi yang macam mana. Jangan ganggu soft macam mana letak Yang tu kau nak belajar. Sofa bawa Oh jangan buat kan. Senang ustaz, selesa sikit saya sokau fikir kan. Jadi jangan puji-puji orang. Ulama menyatakan riak boleh berlaku pada setiap saat walaupun ibadah yang dilakukan sudah bertahun-tahun lamanya. Dia semayang dah, dia kata, "Ui, kau alhamdulillah lah. Kau memang setiap malam kau qiyamul lail." Setakat ni lah daripada umur 20 tahun sampai sekarang. Tak ada satu malam pun tinggal lagi. Nampak tak ayat tu? Bahaya tak? Bahaya. Kan? Tak adalah. Ada juga tinggal. Nampak ayat dia? Macam tu. Orang yang tak riak ni, tak adalah. Ada juga yang tertinggalnya. Tak ada setiap malam. Kau mandai je lah. Dia marah kawan dia cakap. Nampak? Kan? Contohnya, seorang yang sudah melaksanakan ibadah haji beberapa tahun. Sepanjang tempoh tu dia sedaya upaya mengawal supaya tidak timbul perasaan riak dengan gelaran haji yang diterimanya serta kerja hajinya. Mungkin ketika berada di Arafah dengan penuh keikhlasan dia memohon keampunan kepada Allah sehingga menangis sebagai tanda penyesalan. Akhirnya ada sahabat atau saudara yang baru pulang dari mengerjakan haji datang ke rumah lalu menceritakan pengalamannya. Aku sampai kat situ tak apa nak cakap, aku nangis je. Nangis sedih sangat. Ya Allah, dapat nikmat nangis. Orang cakap kan kalau menangis tu semua akan mengharam kita pada neraka kan. Jadi aku nangis lah. Itu dah batu masuk neraka tu. Kan? Jangan. Ya. Tuan. Jadi akhirnya bila ada orang datang, kita jangan layan menu. Tak payah cerita lagi lah. Tu dulu tak nak cerita lah. Tidak semena-mena dan tanpa ditanya, dia pula menceritakan kehebatan kisahnya yang pernah mengalirkan air mata ketika berdoa di sana. Ya. Tapi kalau kita cerita secara general, tak apa. Macam contoh, kalau pergi Mekah, Madinah ni kan, insyaAllah, kau pergilah, insyaAllah. Tak ada yang tak nangis, kebanyakan memang nangis pergi. Sebab kita rasa macam seronok, campur dengan sedih, dengan apa yang kita selama hidup. Tengok cara cerita. Bukan semua keadaan tau, bercerita tu riak. Tapi kita boleh tahulah. Alhamdulillah lah, masa aku buat tu, semua senang, okey. Masa aku pergi umrah itu, alhamdulillah lah, sempat buat 10 kali umrah. 10 kali. See the leg dia nampak. Kan? Macam tu. Jangan takut-takut dengan orang. Kau nak pergi umrah kan, kau jagalah, jangan. Kau dah lah tak pergi masjid. Aku tengok pun tahu. Kau silap-silap ni tak nampak Kaabah ni. Ayat. Kawan tu risau tuan-tuan. Matilah. Betul juga cakap dia tu. Dalam kapal terbang tak dapat tidur. Nampak tak? Nampak tak? Sampai landing lagi berdebar. Nampak ke tidak? Sampai kat hotel dia tinggalkan beg dia. Pergi tuan-tuan. Nak buktikan dia nampak Kaabah. Balik melulung nak jumpa ustaz. Saya tak nampak Kaabah ustaz. Ustaz saya tak nampak ustaz. Banyak dosa saya ustaz. Sabar pakcik, ini Madinah ni. Masjid Nabawi memang pakcik tak nampak Kaabah ni. Melulung kawan tu salah tompek tengok mana nak jumpa Kaabah. Gila betul kan? Ya. Jangan kan?
Tapi tak adalah riak. Aku dulu okey je. Jangan macam tu. InsyaAllah okey, semoga kau dipermudahkan. Salah satu usahanya dalam tempoh sebelum kau pergi tu nanti, kau apalah, kau banyakkanlah jogging, jalan-jalan. Sebab dekat sana banyak berjalan. Ya ke? Bukan apa, boleh kalau kau tak larat sangat, kau naiklah tu dia punya skuter tu. Tapi kalau kita jalan tu macam puas lagi lah. Nampak ayat dia. InsyaAllah. Aku yakin lah, aku tengok kau ni okey. Kau pun kuat, nampak? Nampak? Jangan cakap tuan-tuan saya sendiri pergi sana, aku ni dalam hati je. Boleh cakap masa saya pergi kali pertama tu. Dalam hati cakap ni. Aku macam mana orang boleh hilang selipar ni pun tak faham. Dalam hati. Saya ada bonjot, mak aku dah bagi bonjot dah, zap syak reben kuning, letak kat rak, tengok nombor rak tu, nombor Arab pula tadi. Aku belajar sekolah tu boleh dapat tahu aku baca nombor Arab ni. Zap letak, tak hilang lah. Keluar tuan-tuan bukan selipar, dengan rak-rak hilang. Rak tu kan ada tayar kan, tahu mana poi rak tu. Baru tahu kan. Betul kan Jah kan? Pergi kan? Tu. Iya, jangan cakap besar. Mak saya dengan mak long saya, dengan arwah wan saya, arwah wan ni nenek lah, dengan nenek saya, bertiga pergi. Masa tu saya menang satu pertandingan pidato, Johan tu dapat 5,000, dapat tiket umrah. Saya hadiahkan mak saya. Kebetulan birthday dia. Sebab saya kata aku besok biar aku pergi dengan duit aku sendiri. Macam tu lah. Aku usaha cari lain. Mak saya happy lah dapat pergi dengan mak long saya dengan nenek saya. Masa tu tahun 2006. Dia pergi bertiga. Dia bukannya fikir riak ke apa tak. Dia terdetik je. Beg tu masuk punggah tu. Dalam tu dah ada macam-macam lah. Kurma lah, kain, baju, tolokong, apa semua nak bagi kat orang. Dalam tu ada. Dia terdetik sikit je. Jangan hilang sudah lah tu. Dalam hati tak cakap pun. Memang tiga-tiga hilang. Mak maklum dengan nenek saya balik, berlenggang tuan-tuan balik. Ya, hilang. Nak cakap kan kat tanah suci ni macam tu je. Jangan fikir-fikir. Okey, kenapa? Betul tak? Kita siapa dah pergi umrah, pergi haji kan? Betul tak dekat sana senang mengaji? Senang ibadah. Lepas semayang kan bangun terus semayang lagi. Lepas tu semayang lagi. Lepas tu ambil Quran ngaji. Kenapa senang? Apa pasal senang sangat? Apa pasal? Makin aku tanya, makin kau mengangur. Kau tak jawab. Apa pasal senang? Sebab bila kita sampai sana, tak ada siapa pun dah bawa jawatan kota kampung di situ, tak ada. Kalau kau nak cop datang bilik aku, tak ada. Tak ada siapa bawa jawatan pegawai daerah, tak ada siapa bawa jawatan pengarah, tak ada siapa bawa jawatan dia paling tinggi, tak. Dekat sana semua sama. Ada pakai kain ihram tu tak ada jenis jenama bonia, tak ada. Kain putih tu lah, betul tak? Masa tu sebab kita boleh beribadah dengan baik. Sebab tak ada siapa bawa bono ujub, riak ni semua tak ada. Sampai Malaysia dah mula dia dah. Sampai Malaysia dah datang surau kan. Ya. Betul. Ada tuan-tuan, ada satu hamba Allah saya kenal. Bermusuh dengan kakak dia. Bermusuh dengan kakak dia, adik-beradik. Kan? Putus saudara dengan kakak dia. Kakak dia dulu bergaduh. Tapi kakak ni dah sama-sama minta maaf dah patutnya. Dan dia pula putus hubungan. Dia kata tak, dia tak nak baik dengan kakak dia. Apa hello? Diizinkan oleh Allah, dia nak pergi umrah dengan anak-anak dia. Dapat pergi umrah. Datang jumpa kakak. Lulu minta maaf kak, aku banyak buat salah dengan kau kak. Dia kata tak apalah, aku dah lama maafkan kau dah. Keluarga tu gembira lah. Pergi dia umrah. Balik tahun umrah, sambung balik. Tak payah tinggal kak. Apa perangai tu tuan-tuan? Dia rasa Allah Ta'ala ni ada kat Makkah ya. Jangan lupa tidak ada dosa Nabi sebut. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia akhirat dapat apa dia? Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Ada tuan. Ada orang cakap, aku boleh baik dengan dia, bayar dulu duit aku. Itu ayat biasa.
Bayar dulu duit aku. 10,000 tu bagi. Aku jamin ni. Potong leher kalau tak baik. Mak cakap. Jangan risau tuan-tuan. Bagi pun tetap tak baik. Percaya cakap saya. Minta maaf dan memaafkan. Dua perkara yang paling berat. Tapi mulia di sisi Allah. Minta maaf susah. Memaafkan pun susah. Ada orang minta maaf. Apalah aku minta maaf dengan dia? Aku imam. Oh, contoh, faham Contoh, Apalah aku minta maaf dia? Aku pak saudara. Dia nak saudara. Apalah aku minta maaf dengan dia pula? Tak, tuan-tuan. Kita fikir ni kita boleh mati bila-bila masuk. Jangan fikir kita tua, jangan fikir kita siapa. Panggil. Long, ni Pak Long nak cakap sikit. Apa dia, Pak Long? Pak Long minta maaf ya kalau Pak Long buat salah dengan kau. Tak ada masalah. Mulia di sisi Allah. Macam tu kat maaf. Aku orang lain boleh, tapi dia ni tak boleh. Boleh pilih pula orang dia boleh maafkan. Maafkanlah tuan-tuan. Senang hati kita. Dan ada satu syarat untuk minta maaf. Ada satu syarat nak minta maaf. Apakah satu syarat tu? Syaratnya adalah tidak ada syarat. Tu syarat dia. Faham tak? Syaratnya dah tak ada syarat. Kalau orang cakap, aku boleh baik dengan dia dengan syarat bayarlah duit aku. Salah. Kau pinjam duit aku itu 5,000 kan. Kau tak boleh bayar kan. Macam ni lah. Aku maafkan kau. Tapi kalau boleh bayar, kau bayarlah. Kalau tak boleh nak baik macam mana? Takkan aku nak korek-korek kau. Bukan aku dapat kat duit. Ya. Tapi kalau boleh bayar, bayarlah. Tapi kalau tak boleh bayar, aku halalkan lah. Macam tu. Senang hati. Dia tak adalah hutang banyak sangat. Dalam 3 juta macam tu. 3 juta hutang kan. Tak dapat tuan-tuan. Iya tuan. Kadang-kadang benda yang kita gaduh tu tak berbaloi. Tapi bila kita maafkan tu, kita halalkan tu, rupanya Allah ganti benda. Kadang-kadang yang kita tak halalkan tu, yang dalam bank itu banyak lagi. 5,000 tau dia tipu aku. Tak apalah, baik macam mana? Biar dia tu, biar Allah Ta'ala lah tentu nasib dia. Kita ni maaf mana? Nak baik macam mana? Orang sekarang menipu, pergi umrah tipu orang. Bayar 3,000 je cik. Lagi 5,000 adalah lagi 4,000 ada datuk sponsor. Sudahnya tawaf di KLIA. Potang tu dah sampai Janglau. Lah kau buat apa sini? Aku balik hari je. Nah kau nak tipu balik hari apa? Hati-hati ya, hati-hati. Tengok betul-betul. Dekat dalam website Kementerian Pelancongan dah keluar dah senarai syarikat-syarikat yang diberikan lesen LKU tu yang boleh bawa pergi umrah. Selain daripada itu tuan-tuan jangan percaya. Itu senarai terkini. Yang dalam WhatsApp tu nipu. Itu senarai tahun bila tu. Ni senarai yang terbaru, buka website. Suruh anak-anak, cucu-cucu saya tengok. Betul tak syarikat tu? Yang dengar murah benar tu jangan percaya. Ya, siapa nak pergi dengan saya insya-Allah bulan 3 kalau tak ada apa-apa. Ni bukan promote, lebih kurang. Macam tu. Tak ada. Kadang-kadang syarikat kadang-kadang bohong banyak tuan-tuan. Kita dah bayar mahal ni. Kan? Bukan masalah apa. Bukan masalah kira. Betul kita nak beribadah. Tapi orang menipu tu tak dengan macam cara. Dia janji hotelnya. Sampai sana hotel tu penuh. Ayat dia nak tahu hotel ni dah bertukar. Senang kan. KLIA dah tahu dah. Yang mutawif yang bagi taklimat tu. Kita kadang-kadang kena sabar ya. Tidak semua yang kita minta sama. Kadang-kadang kita diuji dengan penginapan yang tak selesa sangat. Itu dah tahu dah tu. Mana tu memang hotel tak sama. Dia tahu dah. Tuan-tuan hati-hati lah tuan-tuan. Iyo tuan. Kan? Maka hindarilah sifat riak. Berusahalah untuk takut dengan kemurkaan Allah. Dengan itu kita akan jaga diri kita berwaspada daripada melakukan perkara yang mengundang dosa dan siksaan Allah pada hari akhirat. Ya? Dalam satu hadis bermaksud, sesungguhnya Allah SWT sangat menyintai hamba-Nya yang bertakwa, berbesar hati, iaitu orang kaya dan suka bersedekah dan suka merahsiakan ibadahnya. Hadis riwayat Muslim. Suka sedekah, kan? Kemudian juga suka merahsiakan ibadahnya. Jadi jangan cerita-cerita. Kau tahu tak, malam tadi hamilah lah. Masa bulan puasa kan. Hamilah lah, aku jumpa Lailatul Qadar malam tadi. Cerita. Aku jumpalah Lailatul Qadar. Ya Allah, pokok tu sujud weh. Ya. Rupa aku nak panah poti pokok tu. Dah sengit yang pokok tu. Esok pagi tu majlis daerah Rompin clear kan. Alhamdulillah, entahlah tuan.
Jangan cerita lah, dah nampak tu simpan sendiri. Orang yang dapat Lailatul Qadar dia tak cerita dengan orang. Kan? Orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Dan satu syarat ikhlas. Setiap hari dia masak sahur niatkan kerana Allah. Bondo baik dengan diizinkan oleh Allah, niatkan Allah dapat pahala ibadah. Saya ulang balik. Bondo baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah dapat pahala ibadah. Jadi yang perempuan jangan komplain. Aku je masak, nyalai mengangkang aja, jangan macam tu. Memang kau tak dapat pahala lah kan? Jaga tu kan. Kan? Jadi ada orang yang melakukan ibadah kerana ikhlas kerana Allah, namun perbuatan itu mendapat perhatian orang lain. Keadaan itu tidaklah dikira sebagai riak. Dia semayang, "Oi kau ni." Tapi cara kita respon tu penting. Ia berbalik semula kepada bagaimana hati kita ketika ditawarkan perasaan riak oleh bisikan syaitan. Riak terletak syaitan. Wah, kau baguslah. Kau semayang, paling best lah orang cakap. Engkau paling banyak semayang ni rupanya. Wah, bak. Ya, kan? Engkau puasa sunat tak pernah tinggal. Dalam kampung ni tak ada yang puasa. Dia dah lah puasa saja pergi warung tu. Kau tak minum ke? Aku puasa. Nampak saja. Dan yang ketiga, takabur. Kan? Takabur ni kita kena ingat. Kadang-kadang nikmat dunia ni melalaikan kita. Menurut Imam Al-Ghazali ada 7 penyebab kenapa manusia boleh jadi takabur. Pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu dia rasa tinggi, maka dia rasa saya ada ijazah dalam bidang, dia sebut, saya ada diploma dalam bidang ini, ada diploma. Saya seorang je yang ada 10 diploma. Rupa semua bangang tak lulus, ada 10 kali belajar. Macam itulah kan. Contohlah. Kan, tak kisahlah kan. Kadang-kadang tak adalah tinggi benar nak. Saya seorang je yang ada yang pandai buat aircon kat dalam kampung ni. Saya seorang ada sijil. Dengan sijil agak dah. Nampak tak? Kan? Kedua, amal ibadah yang dapat menyebabkan sifat takabur. Amal ibadah pun boleh menyebabkan takabur. Tu dah cerita tadi kan. Ketiga, keturunan dapat menyebabkan takabur. Saya keturunan ni. Saya keturunan Panglima ni. Panglima Bukit Gantang. Saya keturunan kalau faham apa Mak Kilau saya keturunan Mak Kilau. Saya generasi yang ke-18 tu. Tak payahlah cerita dengan orang kan. Saya keturunan Buluh Botong. Tu tak ada cerita pula kan. Dengar-dengar balik rupanya Buluh Bentung. Bukan betung dah. Kan, amal ibadah keturunan. Saya macam saya tak adalah. Saya campur. Belah ayah saya Minang, belah mak saya Jawa. Tu yang muka saya macam Pan Asia. Kacukkan. Jawa campur Minang jadi Janang. Bantai. Kan. Tapi saya tak pandai cakap Jawa, tak pandai. Ngajuk-ngajuk pandai lah. Tuan-tuan nak tengok yang pandai ngajuk-ngajuk cakap Jawa ni, tuan-tuan belajar dengan Datuk Badli Shah. Dia pandai, semua pandai. Ya, dia tu ada je idea ni. Bila saya burak kan dengan dia, ada kat WhatsApp kan saya tu. Kan keturunan dia rasa, saya keturunan Nabi-Nabi, saya Said. Tak payahlah cerita. Kan. Lepas tu cerita pula ada. Aku ni keturunan Nabi, jadi aku tak boleh terima ni duit daging korban tak boleh terima. Siapa cakap? Siapa cakap tak boleh? Dah kau susah, ambil je lah. Kan? Ya, adanya tu. Kemudian kecantikan dan ketampanan wajah menjadikan orang merendahkan orang lain dan sok sombong. Aku paling handsome dalam kampung ni. Tak ada punya handsome mana baik pada aku. Jangan. Kan? Paling lawa bini dia bini aku paling lawa sekali. Syukur ya tuan-tuan, walaupun suami tidak setampan Fatah Amin Aaron Aziz, walaupun isteri tidak secantik Fazura Nilofa Maya Karin, syukurlah kerana tutup lampu sama. Ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka tak ada, sama kolap. Mana? Itulah, jangan kait-kaitkan lagi ya. Samsul Debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Nasib baik dia dah kahwin. Itulah. Tak ada orang cakap belah saja ya. Kan? Kemudian harta dan kekayaan. Nampak, tu pun satu hal. Rumah kita paling besar sekali lah kat sini. Tak payah. Kereta paling lama pun 2 minggu. Orang tak peduli dah lepas tu kereta baru. Kan? Samsul Debat naik Azia. Tu tak ada siapa perasan dia sampai tadi. Okey je Azia.
Kan, kacik itu ustaz ni. Dia camah dekat Kuantan, dekat hotel butik Kuantan untuk TM. Saya sampai, kereta kotor, saya cakap dengan asisten saya, kopi basuh kereta ni kamu datang balik. Okey bos, saya turun, dia pun jalan. Yang menyambut saya dekat lobi tu, steady ustaz, jauh-jauh datang naik Grab. Woi, kereta aku tu, dia kata. Dia boleh cakap Grab, orang asam gitu kan. Tapi okey je kan. Harta dan kekayaan tak ada apalah. Yang penting kita ingat Allah Ta'ala. Duit banyak dalam bank ada bawa 50, 100, 200 ribu, 300 ribu. Soalan saya, berapa banyak yang dah masuk dalam tabung masjid Al-Falah? Cakap. Tanya tu je, fail lah kita. Yang itu kan, kedamut, kedakut campur komut, bapak kedakut lah. Kan? Dia, cuba saya sekali baik. Awal bulan RM1, tengah bulan RM1, ujung bulan RM1. Dapat gaji RM1, hasil sawah menjadi pun RM1. Dapat bonus RM1. Dapat keluar duit daripada SP, dapat apa? RM20,000, RM10,000 dapat, RM10,000 hamil lah RM1. Allahu Akbar. Yang seorang tu lagi lah 50 sen. Daripada dulu RM1 tu dia pecah lagi tu 50 sen. Sampai dengan imam togur dia, kau ni cubalah ubah panjang 50 sen ni. Dia pandai jawab tu. Mam, walaupun 50 sen, yang penting ikhlas. Ayat itu mendalam. Iyalah faham, tapi kau dah 20 tahun jadi jemaah sini, panjang 50 sen, cuba kau ubah pula. Imam nak tanya, macam mana imam boleh tahu saya bagi 50 sen? Orang lain elok sanyak sampai kau kelongkung punya. Orang lain masuk duit kertas sanyak sampai dia kelongkung. Kan nak tahu hasil 50 sen tu. Memang 50 sen kan. Kemudian kekuatan dan kekuasaan. Mana ada kuasa, dia belagak. Kan? Tak ada bondo. Kuasa ni pinjam aja. Kajap ya. Wakil rakyat sampai masuk bekas wakil rakyat. Aku pegawai paling besar lah kat majlis daerah ni. Kau tak tahu ke? Wah, tiba-tiba sandar kat dinding tu. Pencet. Nak melagak apa? Kajap ya. Kata bini aku paling pandai sekali masak. Oh, iya, tak ada siapa boleh lawan dia. So tu samput, tak berbangun, mati. Langsung makan kat kedai Ustaz Nizam. Apa kena je? Rumah dah tak ada. Suami saya bagi saya 1,000 sebulan. Awak ada? Mak dia tanya lelaki lain. Esok tu suami mati tercokik sudu. So hilang 1,000 sebulan. Jadi sangking lelaki abang, krap, totolan sudu mati. Perempuan ni kamar dia joget dengan suami. Slow sikit. Jangan garang orang lelaki ni. Cuma elok. Kalau suami dia elok cakap. So, bini dah masak macam-macam. Dia dah ponek je dah kan. Dah duduk Suami tanya, yang tolong dada tak ada kau? Tolong. Marah, la ilaha illallah. Cuba sabar sikit. Ni orang ingat orang perempuan nak masuk syurga lemah lembut. Kadang-kadang ada lembut maksud kasar. Abah, tak cukup ke telur yang ada? La ilaha illallah bersama dia kata. Kau ajar. Tak, sebab telur mata kau dah ada. Telur rebus dah ada, telur asin dah ada. Nak telur dadah. Apa salah bila suami kata, yang telur dadah tak ada ke apa nak telur kejap Dia pun bangun, langsung suami pegang tangannya. Tak payah, abang lepas. Nampak? Tak duduklah. Abang tanya aja kalau ada. Ni pengaruh drama aku 7 ni. Duduk. Abang bukan lama pun 2 minit aja. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan tu muntah belilah. Tak terdaya tengok. Dia tak pernah tengok. Macam tu salah itu. Iya. Kan? Jadi jangan kasar-kasar ya. Tu dia. Kan? Banyak pengikut, teman atau sahabat karib yang berkedudukan tinggi pun boleh jadi sombong. Kan? Itu kawan aku tu. Tu menteri tu, member aku. Ni kawan. Sansa debat tu. Macam ni lah aku. Ayat kan.
Jadi apa pun jangan sesekali sombong dan takabur dengan Tuhan yang menjadikan kita. Kan? Antara tidak sedar dengan tidak sedar, kadang-kadang kita semakin jauh daripada rahmat dan terputus hubungan dengan Allah kerana hati dikotori oleh sifat takabur. Kan? Firman Allah SWT bermaksud, aku akan memalingkan orang yang sombong di muka bumi dengan tiada alasan yang benar daripada ayat-ayatku, dan jika mereka melihat setiap ayat mereka tidak beriman kepadanya, dan jika mereka melihat jalan yang membawa petunjuk mereka tidak akan mengambilnya sebagai jalan dilalui, dan jika mereka melihat jalan kesesatan mereka terus mengambilnya sebagai jalan yang dilalui. Yang demikian itu kerana mereka mendustakan ayat kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya. Surah Al-A'raf ayat 146. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai kesimpulan, ikut banyak lagi tapi saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Dah bergalih-galih tempat duduk tu, dah melunjuk kejap ni beralih macam tu kan. Saya faham, insya-Allah. Saya ni penjamah yang faham orang-orang yang suruh berhenti. Dia kalau macam ni mata dah tak berubah kan, tu suruh berhenti tu. Tak berhenti berhenti ke dia ni. Macam tu kan. Saya boleh dengar lah bisikan hati tu kan. Macam tu. Jadi mana yang penting kita dah tahu dah perbezaan ujub dalam diri kita sendiri. Kan? Ujub dalam diri kita sendiri. Kita tak luah kat orang. Tapi bila sampai riak, kita nak tunjukkan kehebatan kita pada orang. Dan takabur ni, kita sombong, kita bermegah tanpa kita terlupa apa yang kita ada ni. Semua Allah berikan kepada kita. Kalau Allah tak bagi, memang kita tak dapat. Satu situasi yang saya janji tadi. Melangkah masuk untuk beribadah, kamu mula merasa kamu hebat. Kamu cakap, wah aku paling awal datang masjid hari ni. Dah mula ujub. Masuk pula seorang kawan, kita mula sama saja semayang lama-lama sikit biar orang nampak kita semayang. Kan? Dah jadi riak. Dan kemudian kita nampak pula kawan kita. Macam tu dia semayang. Elok lagi aku semayang. Tu yang saya kata, dalam satu keadaan tiga-tiga dia ada. Ujub, riak dan takabur. Jadi hati-hati tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka dalam keadaan itu sia-sia sudah ibadahnya. Maka Allah, malahan Allah dan Rasul akan melaknatnya. Semoga saya dan juga kita semua kena ingat kat diri sendiri dulu, dan kita semua terhindar daripada sifat ini, dan mudah-mudahan kita berjaya mengawal diri kita daripada sifat yang boleh menjatuhkan kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, rasa cukup setakat itu. Saya ucap terima kasih banyak di atas kesudian mendengar pada malam ini, walaupun sikit. Boleh sambung lagi ke? Memanglah sedap lah dengar ya, bercakap ponek tak tahu kan. Lain kali lah ya, lain kali. Kita ada perancangan itu, sebab saya dah tanya, insya-Allah kalau tak ada apa-apa, tengoklah kalau saya susunkan nanti program bagi saya lega. Sebab saya sekarang ni di Rompin ni ada program My House dengan TV Al-Hijrah, iaitu kita repair rumah-rumah asnaf. So nasiblah di Rompin ada 2 rumah yang terpilih bagi mewakili negeri Pahang lah. Jadi kita dah selesai. Maknanya di Pahang ni kita buat episod yang ke-9 dan ke-10. Maknanya dia beza dengan rancangan yang lain bersamamu ke apa dia lain sikit, sebab kita repair rumah. Dan kadang ada orang tu dapur kecil sangat, umur 80 tahun, hari-hari naik tangga turun tangga untuk masak makanan, bawa naik atas tu sampai tergelincir jatuh. Kita besarkan dapur dia, sedekahkan, ada orang sedekah bagi meja makan selesa. Bilik air zeng aja berdinding ni, orang tinjau confirm nampak. Jadi kita jadikan buat bilik air yang selesa, buat tandas duduk. Marah dia, nak cangkung juga. La ilaha illallah, orang tua ni. Ada orang macam tu, tapi kita buat. Alhamdulillah lah ada 2. Ni dah 9.10, insya-Allah akan mula menemui semua. Boleh tengoklah episod yang pertama akan bersiaran mulai 25 Januari 2021 jam 9 malam. Jadi boleh mula tengok lah. Saya jadi host. Tu yang golap sikit lah, balang kepala. Itulah dia. Tak apalah kan, kita cubalah buat yang baik-baik kan. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Kalau jumpa saya lepas ni kat Rompin tu, yo lah tu. Jangan pula, bayangan kita je ke? Macam Samsul Debat tu. Memang Samsul Debat lah, insya-Allah. Ya, jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak sekali lagi. Insya-Allah sedikit makluman, nak maklum pada semua.